Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Terlebih dahulu marilah sama-sama kita memanjat dan mencurah kesyukuran tak terhingganya ke hadrat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi yang penuh keberkatan dan kerahmatan di sisi Allah Subhanahu wa taala, kita masih lagi diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang utamanya diberi peluang dan ruang untuk meneruskan kehidupan kita dengan saki-baki umur yang berbaki, insyaAllah. Dengan peluang dan ruang ini kita manfaatkanlah sebaik dan sesempurna mungkin bagi kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga pada pagi yang penuh keberkatan dan kerahmatan ini juga diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama melangkah ataupun berjalan mari ke majlis ilmu, majlis yang dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai taman-taman syurga Allah. Dan majlis ilmu ini jugalah di antaranya yang boleh memandu dan membawa kehidupan kita ke arah kebajikan, kebaikan dan kesempurnaan di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai persiapan dan persediaan bekalan kita untuk pada suatu hari nanti, hari yang dinyatakan oleh Allah taala, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Jadi sempurna himpunan Teguh Pertahanan Peringkat Negeri Terengganu daerah Besu, kita amat bertuah pada pagi yang penuh keberkatan dan kerahmatan di sisi Allah Subhanahu wa taala ini, yang bersama-sama dengan kita ialah Al-Fadhil yang berhormat Datuk Ustaz Haji Idris bin Ahmad, Naib PAS Pusat, yang bersama-sama dengan kita pada pagi ini. Ini di antaranya bertuahlah kita dipilih dan digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada dalam majlis dan program yang begitu manfaat bagi mereka yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang bersama dengan kita di atas pentas ini juga ialah Al-Fadhil Ustaz Dr. Ridwan Muhammad selaku yang di-Ketua PAS Kawasan Besut, insyaAllah akan bersama-sama dengan kita pada pagi ini dan untuk meneruskan program dan majlis kita, insyaAllah akan disampaikan oleh yang berbahagia Al-Fadhil yang berhormat Ustaz Datuk Idris bin Haji Ahmad, yang akan menyampaikan dan seterusnya memperingatkan kepada kita semua dengan usia yang berbaki ini untuk kita melengkap dan mempersiapkan diri masing-masing, insyaAllah. Jadi dengan itu saya tidak melengahkan masa dan waktu untuk mengisi dengan peluang dan ruang yang ada ini sepenuh dan sebaik mungkinnya, insyaAllah, untuk kita manfaatkan bersama. Dengan ini saya sebagai pengacara majlis menjemput dan mempersilakan yang berbahagia yang berhormat Al-Fadhil Ustaz Haji Idris bin Ahmad untuk menyampaikan kuliah kepada kita pada pagi ini. Majlis dengan segala hormatnya menjemput dan mempersilakan. Dah duduk belakang tu dah, kalau boleh duduk depan ke apa? Mari pernah depan dulu. Dah pernah saya depan ke. Insya-Allah ada lagi tu orang lain mari dah. Orang lagi insya-Allah. Dah pelajar-pelajar tak apa, mari duduk depan ke. Dah mari duduk depan dah. Mari duduk depan, saya depan. Duduk depan dah. Lah muka duduk belakang-belakang jadi pah kali sana pula. Saya pernah depan dah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم يسر ولا تعسر وتمم بالخير. Yang saya kasihi Fadil Ustaz Zul selaku pengurusi pada pagi ini, sahabat saya Al-Fadhil Dr. Muhammad Ridwan Muhammad Noor selaku Ini Pertua PAS kawasan Besut, ibu-ibu, bapa-bapa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertamanya, marilah sama-sama kita merafakkan syukur kepada Allah kerana dengan limpah kurnianya kita dapat bersama-sama pada pagi yang berbahagia ini. Kita berada di dalam satu majlis yang amat bermakna, iaitu majlis zikrullah. Majlis untuk kita mengingatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Majlis untuk kita mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan majlis yang boleh mengingatkan diri kita yang sentiasa lupa. Termasuklah juga diri saya yang terdiri dari kalangan insan biasa, di kalangan manusia yang sentiasa lupa dengan arahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekurang-kurangnya pada pagi ini kita mengingatkan bersama-sama dengan kita supaya kita ini dapat mengingati antara satu dengan yang lain. Fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Sesungguhnya peringatan itu ialah akan dapat mengingatkan kepada kita semua supaya kita adalah orang-orang yang akan diperolehi ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari akhirat nanti. InsyaAllah tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada pagi ini saya mengingatkan diri saya kepada satu tajuk ataupun satu maudhu' yang membicarakan berkenaan dengan soal mati. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa
kita akan menemui kematian. Mati sama ada kita hendak mati pun mati, ataupun kita benci mati pun akan mati. Maka sebab itu kematian ini adalah perkara yang perlu. Sebagaimana juga akhirat merupakan satu perkara yang perlu. Adilnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan akhirat itu kepada kita semua ialah tidak lain dan tidak bukan untuk membolehkan kita menerima pembalasan yang setimpal dan sewajar dalam kehidupan kita ini. Kerana amalan yang kita lakukan di atas dunia ini, ianya akan kita perolehi waktu akhirat dan waktu kita mati nanti. Sebagaimana Allah Ta'ala menyebut, وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. Surah Al-Baqarah ayat 110. Maksudnya ialah, apa jua yang kamu dahulukan dari kebaikan untuk diri kamu, tentulah kamu akan mendapat balasan pahalanya di sisi Allah. Sesungguhnya Allah Ta'ala sentiasa melihat segala apa yang kamu kerjakan. Kita lakukan kebaikan di atas dunia ini, ianya tidak akan diperolehi di atas dunia. Pagi tadi kita salat subuh secara berjamaah. Bila salat subuh secara berjamaah dianugerahkan dengan 27 kali pahala, 27 kali ganda. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, as-salatul jamaah afdal min salatil fazzi bi 27 darajah atau kama qala. Semayang secara berjamaah kelebihannya lebih daripada 27 kali ganda daripada semayang seorang diri. Bilakah kita akan dapat ganjaran tersebut? Ganjaran tersebut ialah setelah kita mati. Bilakah kita akan peroleh itu semua? Ialah sewaktu pada hari akhirat nanti. Atas dunia, Allah Ta'ala tak berikan kepada kita apa yang kita lakukan ini sebagaimana yang dinyata, disebut oleh Allah, disampaikan oleh melalui Rasulnya. Kelebihan-kelebihan yang akan kamu perolehi. Seperti mana juga kita menderma, berinfak. Semuanya itu tadi kita tidak akan perolehi dan nampak ketika kita berada di atas dunia ini. Sebaliknya kita akan perolehinya ialah selepas daripada kita mati nanti. Oleh itu, tuan-tuan yang saya hormati sekalian, bab mati ini semua orang percaya, termasuklah orang kafir, orang etis ataupun mulhid. Etis ni, mulhid ni ialah orang yang tak percaya adanya Tuhan, tak percaya
adanya pencipta alam, tak percaya adanya Khalik yang menjadikan kita. Orang etis ni kata kita ni dijadikan ialah hasil daripada benih ayah kita. Dengan benih mak kita maka jadi kita. Tidak ada kaitan dengan Tuhan. Tidak ada kaitan dengan Khalik yang mencipta kita. Tidak ada kaitan-kaitan ini dengan kehidupan makhluk. Dan mereka tidak percaya adanya pula hari kebangkitan setelah tubuh badan kita ni hancur luluh. Maka tidak ada lagi untuk kita dibangkitkan semula, disoalkan balik. Mereka tak percaya adanya hari kebangkitan semula. Tapi tuan-tuan yang saya hormati sekalian, mati mereka percaya. Yang mereka tak percayanya ialah hari untuk dibangkitkan semula, untuk menerima pembalasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah taala jadikan kita ini mati. Sebabnya tidak lain dan tidak bukan ialah untuk membolehkan kita menerima pembalasan yang baik ataupun jahat di sisi Allah. Kalau tidak, orang tak sembahyang subuh, Allah Ta'ala tak balas dia di atas dunia ni. Orang minum arak, Allah Ta'ala tak balas lalu. Kerana umat Nabi Muhammad ni Allah Ta'ala tangguhkan pembalasan dia. Kalau kena pun sikit-sikit begitu aja. Berbeza dengan umat Nabi dulu. Kalau mereka langgar perjanjian, kalau mereka langgar perintah Allah Subhanahu wa taala, Allah Ta'ala akan membalaskan dengan pembalasan yang setimpal dengan apa yang mereka lakukan atas dunia. Kaum Nabi Lut, apabila mereka langgar arahan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala telah lipatkan bumi ini. Nabi Nuh alaihissalam, kaumnya Allah Ta'ala tenggelamkan habis bumi dia. Tapi umat Nabi Muhammad, Allah Subhanahu wa Ta'ala tangguh. Dan penangguhan ini akan kita dapati waktu hari akhirat dan juga selepas daripada kematian. Itulah Allah Ta'ala kata, وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ. Apa saja kamu kemukakan, kamu lakukan, kamu buat, maka ianya akan mendapat pembalasan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala waktu kamu mati nanti. Maka sebab itu tuan-tuan yang saya hormati sekalian, dalam hal seperti begini kita dapat melihat bagaimana orang-orang yang tak beriman, dia menyesal. Orang-orang yang kafir, dia nak supaya dihidupkan kembali untuk dia balik ke atas dunia untuk beramal. Mereka memohon, Rabbirji'un la'alli a'malu salihah fima taraktu. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau kembalikan kami ke atas dunia. Kami nak balik ke Besut balik. Kami nak balik ke Kuala Besut. Kami nak beramal dengan apa yang kami tak buat dulu. Kami nak balik ke Jertih untuk kami beramal dengan apa yang kami tak buat dulu. Kami nak balik ke Ulu Besut
untuk kami beramal dengan apa yang kami tak buat. Dulu kami tak solat, hari ini kami nak solat. Dulu kami tak menutup aurat, hari ini kami nak menutup aurat. Dulu kami minum arak, kami tak nak minum arak lagi. Dulu kami berzina, kami minta hidup sekejap. Kami nak beramal, tak nak minum arak lagi, tak nak berzina. Dulunya kami menentang ajaran Allah Subhanahu Wa Taala. Kami nak hidup balik, kami nak sokong. Kami nak beriman, nak percaya dengan apa yang Allah Ta'ala perintahkan. Itu ialah bentuk-bentuk penyesalan yang wujud yang Allah Ta'ala gambar dalam Al-Quran. Bagaimana mereka nak minta balik, Rabbirji'un, ya Allah, kembalikanlah kami ke muka bumi ini untuk kami beramal dengan apa yang kami tinggalkan sebelum ini. Maka sebab itu kita tidak hendak menjadi kita golongan yang seperti begitu. Pepatah ada menyebut, dia kata apa? Menyesal dahulu pendapatan, menyesal kemudian tak ada guna lagi. Atas dunia kita menyesal, okey, kita ada peluang untuk bertaubat. Kita ada peluang untuk hidup, untuk kita kembali ke jalan kebenaran kita. Atas dunia kita buat silap, kita boleh patah balik untuk kita melakukan kebaikan-kebaikan yang kita lupa selama ini. Di akhirat, kita kena sedar ialah merupakan yaumul hisab, bukan yaumul amal. Di hari akhirat, dia adalah merupakan yaumul jaza, hari pembalasan, bukan hari untuk kita nak sibuk untuk nak beramal. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dalam hal seperti begini, kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bagi orang beriman, dia suka kepada mati. Bagi orang kafir, dia tidak suka untuk nak mati, kerana dia tak nak bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita pula tidak boleh minta untuk kita mati. Ya Allah, tariklah nyawa aku, tak boleh. Ya Allah, cabutlah nyawa aku, tak boleh. Bagaimana Nabi SAW menyebut, dia kata, la yatamannayanna ahadukumul maut. Jangan kamu bercita-cita kamu nak menemui mati, lidharri nazala bihi, bagi mudarat yang menimpa kepada kamu. Fa in kana labudda mutamanniyan falyaqul Allahumma hyini ma kanatil hayah khairan li wa tawaffani iza kanatil wafat khairan li, atau kama qala. Kita tidak boleh bercita-cita untuk nak mati. Maksud dia kita minta Tuhan cabut nyawa kita. Oleh kerana kita banyak masalah, kita berserabut dengan masalah, kita ditimpa dengan bebanan-bebanan sebagainya, kita tak tahan untuk menanggung penderitaan ini. Maka kita kata, matilah aku ya Allah, ambillah nyawa aku, tak boleh. Sebaliknya, yang Allah Subhanahu Wa Taala ajar melalui nabinya, dia kata, falyaqul Allahumma hyini ma kanatil hayatu khairan li. Ya Allah, hidupkanlah aku sekiranya kehidupan aku itu baik untuk aku. Wa tawaffani iza kanatil wafat. Matikanlah aku sekiranya kematian itu baik untuk aku. Ini yang
dibolehkan. Nak minta supaya Allah Ta'ala tarik nyawa kita bunuh diri, itu dilarang oleh agama. Kerana kita membunuh diri ini adalah merupakan salah satu daripada dosa besar. Dosa besar. Dan kita minta kepada Allah Ta'ala, begitu boleh. Tuan-tuan, kenapa? Dalam hal seperti kita minta doa ke Allah Ta'ala ini, biarlah umur kita ini umur yang panjang, tetapi panjangnya umur kita ini di dalam kebajikan. Kerana Nabi sebut dalam hadis dia, riwayat daripada Ahmad dan Tirmizi, di mana Nabi menyebut, dia kata, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu, atau kama qala. Sebaik-baik manusia ialah orang yang panjang umurnya dan baik pula amalannya. Kita minta kepada Allah Ta'ala pada umur kita ni umur yang panjang. Yang kedua, baik pula dari segi amalannya. Kita tak mau, kita tak nak umur kita panjang, sebaliknya kita buruk amal kita. Kita hendak biarlah umur kita panjang, tetapi umur yang panjang tadi dipenuhi dengan amalan-amalan kebaikan. Ada manusia yang umurnya panjang, tetapi buruk dari segi amalannya, tak guna. Kita hendak biarlah baik dari segi amalan kita dan juga bagus dari segi umur kita yang panjang. Kita tak mau umur kita panjang, sebaliknya buruk amalan kita. Biarlah umur kita panjang, tetapi dipenuhi dengan amalan-amalan yang kata tadi, wahasuna amalu, yang baik dari segi amalan dia. Kita tak nak umur kita panjang tapi buruk perangai dia. Betul, riwayat daripada Imam Bukhari, hadis daripada Bukhari. Dia mengatakan, la yatamanna ahadukumul maut imma muhsinan fala'allahu yazdad wa imma musian fala'allahu yasta'tabu, atau kama qala. Wa imma musian fala'allahu yasta'tibu. Di mana Nabi menyebut, dia kata, la yatamanna ahadakumul maut, jangan kamu bercita-cita untuk mati. Minta Tuhan tarik nyawa kita, mati cepat-cepat. Jangan. Sebab apa? Sebab wa imma muhsinan fala'allahu yazdad. Jika kamu merupakan orang yang baik, muhsin, orang yang baik, fala'allahu yazdad, akan menambahkan lagi amalan kamu. Wa imma musian fala'allahu yasta'tibu, atau kama qala. Kalau kamu umur panjangnya pula, kalau kamu hidup dalam keadaan yang jahat, harapannya ialah semoga kamu dapat bertaubat kepada Allah Ta'ala. Itu yang Nabi kata, kita tak boleh untuk nak bercita-cita biar pendek umur kita, biar Tuhan tarik nyawa kita, biar kita tak nak dah hidup lama kerana banyak masalah. Aku banyak utang dengan Alung, aku banyak utang dengan orang ni, banyak bank duk cari aku.
berserabut masalah dengan keluarga, bebek aku bunuh diri. Jangan begitu. Karena Nabi kata apa? Wa imma muhsinan. Kalau umur kita panjang ni tuan-tuan, fala'allahu yazdad. Memberi peluang kepada kamu untuk menambah buku amalan kamu. Tuan-tuan, sebab tu kita minta, yang kata Nabi kata tadi apa? Wa hasuna amaluhu. Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia itu ialah orang yang umurnya panjang dan baik pula dari segi amalannya. Oleh itu kalau kita mati awal, kita minta mati, supaya Allah Ta'ala tarikkan nyawa kita. Kalau kita apabila kita mati, tak boleh lagi untuk beramal. Kita nak beramal ini ialah waktu kita berada di dunia. Waktu kita masih hidup. Itu yang Nabi kata, la yatamanna ahadakumul maut. Jangan kau minta untuk bercita-cita nak mati. Sebab wa imma muhsinan, kalau macam tuan-tuan semua orang baik. Baik, fala'allahu yazdad. Memberi peluang kepada tuan-tuan semua apa dia? Untuk menambahkan amalan kita lagi. Tuan-tuan orang baik, kita nak menambahkan amalan, nak buat amalan sunat kita, nak menambahkan, nak tampung amalan-amalan wajib kita mungkin tertinggal selama ini, untuk kita berinfak, untuk kita wakaf, untuk kita berjihad, untuk kita berdakwah, untuk kita buat kerja-kerja agama, kerja-kerja Islam. Kita minta, kalau kita mati, kita tak ada peluang dah. Tak ada peluang lagi untuk kita nak tambahkan buku amalan kita. Macam kita yang bekerja, yang kita masuk di dalam tabungan EPF kita. Kita masuk dalam tabungan EPF kita. EPF kita masuk dalam tabung EPF. Lepas tu makin banyak lama dia bekerja, besok dia pencen, besok 60 tahun, makin banyak dia punya tabungan dia. Sebab lama dia simpan. Sama juga kita, makin banyak kita hidup, dengan banyak amalan kita, kita akan buka tabung kita besok, waktu mati besok, banyak amalan. Sebab umur kita banyak, umur kita panjang, dan kita pula baik dari segi amalan dia, banyaklah tabung amalan kita. Itu dikatakan wa imma muhsinan fala'allahu yazdad. Memberi peluang kepada kamu untuk menambahkan amalan. Itu guna apabila kita diberikan Allah Ta'ala panjang umur. Diberikan Allah Ta'ala panjang umur, menjadikan kita adalah terdiri dari kalangan orang yang akan menambahkan buku amal kebaikan kita. Kemudian pula Nabi kata apa? Wa imma musian fala'allahu yasta'tibu. Adapun kalau orang tu jahat, dia jahat, memberi peluang kepada dia untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia mati awal, dia tak sempat bertaubat dengan Allah, dia mati dalam keadaan melakukan maksiat dengan Allah, dia melakukan dalam keadaan dia derhaka dengan Allah, dia mati dalam keadaan tenggelam dengan dosa maksiat sebagainya, waktu itu dia tak sempat bertaubat. Itulah, jangan kita minta nak mati awal, nak minta sebagainya. Apabila minta mati, supaya Allah Ta'ala cabut nyawa kita, kita tak sempat untuk bertaubat dengan Allah. Kita tak sempat nak bertaubat dengan Allah. Kita sempat bertaubat dengan Allah sekiranya kita terdiri dari kalangan orang yang panjangkan usia dan umur kita. Itu dikatakan wa imma musian fala'allahu yasta'tibu. Apabila dia
buruk perangai dia, tetapi Allah Subhanahu wa taala telah memanjangkan usia dia, ada peluang untuk bertaubat dengan Allah. Tuan-tuan, ialah semua manusia ni dia ada silap dan salah. Sebagaimana Nabi SAW pernah membahagikan kelompok-kelompok manusia, jenis manusia hidup ni. Yang pertama, ada manusia yang dia awal, sejak muda lagi baik. Sejak muda lagi baik, sejak kecil yang orang panggil. Sejak kecil lagi baik. Sampai mati pun baik. Muda pun baik, sampai ketua pun dia baik. Itu satu kelompok. Kelompok yang kedua, jenis yang kedua apa dia? Awalnya jahat, tetapi akhir hayatnya baik. Dulu gedebel lah, kok belah jertih, alur lintah, Ulu Besut, Kuala Besut, Padang Luas. Dia samsing gedebel, masuk kedai minum kopi, minum free ya. Tokek kedai tak boleh minta je upang. Samsing, samsing. Tapi samsing manusia ni, kita ni waktu gagah ni boleh lah 5 orang, 10 orang bertumbuk, nak bergaduh tak lari, boleh menang lagi waktu gagah. Tapi dah mari tua, tak rak dah. Orang Terengganu panggil dak rak cetong dah. Tak rak dah. Ada seorang di kampung saya meninggal lah. Dia ni cukup samsin lah, gedebel. Dia gedebel tak gedebel ni, kalau dia duduk dalam kedai kopi, dia tengok orang duduk bertengkar, tak bergaduh, tak bertumbuk, dua-dua ada sepak. Orang tanya pasal apa sepak, pasal apa melambat sangat bergaduh, bertumbuk dulu baru bercakap. Dia marah orang tak bergaduh, punya samsin. Punya samsin, punya gedebel. Anak dia kalau duk gocoh, balik dalam keadaan kalah, dia hambat, tumbuk lagi dia kata. Mu tak menang dengan balik, dia kata. Punya samsin ayah ni. Tapi tuan-tuan, Allah Ta'ala buka hidayah. Hidayah kat dia. Dekat akhir hayat dia, Masya Allah, berubah 360 darjah. Semuanya jamaah tak tinggal, kuliah-kuliah ni tak tinggal. Kadang-kadang sampai saya pesan kat dia, saya kata, cu, bawa motor elok-elok sikit ni, saya pun takut tengok dia. Dia tak apa, Ustaz, saya nak taubat lah, dulu saya banyak buat macam ni. Masya Allah, dia mati pula husnul khatimah. Ni maksudnya apa? Banyak sayang-sayang kita jumpa pun. Dulu ni kita tengok Allah, masa di sekolah dulu ke, masa duduk universiti dulu, ada seorang tu duduk universiti, bawa betina, kapur semua universiti tu, gawe semua dia. Satu hari dia panggil saya pergi kuliah. Saya tak mahu beritahu masjid mana lah. Dia panggil saya kuliah. Dia kata, Drih, mari kuliah saja. Tak apa, boleh kata. Kita pun tak tahu, ingat kod dia tolong panggil je. Rupanya pergi sana, dia tu imam. Tu imam masjid. Aku kata, biar betul hang ni. Yalah, aku tu imam lah ni. Aku insah dah, Ustaz. Hak dulu-dulu tu lupa semua. Dulu ni di universiti, Allah, jin pun takut dekat dia. Punya jahat. Tapi kita tengok akhir hayat dia jadi tu imam masjid. Ni orang kata apa? Umur panjang. Fala'allahu
yasta'tibu, memberi peluang untuk dia bertaubat dengan Allah. Kalau dia minta mati awal, kalau dia bunuh diri, tak ada peluang untuk dia nak bertaubat. Itu kita katakan tadi, walaupun dia jahat, tapi Allah Ta'ala berikan kepada dia umur yang panjang, menjadikan dia terdiri dari kalangan orang yang akan mendapat anugerah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebab itu, tuan-tuan yang saya hormati sekalian, ini perkara yang Nabi kata, jangan kamu minta untuk kamu menjadi orang yang dicabut nyawa kamu berdiri. Sebab kalau kamu jahat sekalipun, kamu ada peluang untuk bertaubat. Tuan-tuan, Allah Ta'ala ni maha pengampun lagi maha penyayang. Terdapat kisahlah hadis yang disebut dalam Riyadhus Salihin, bagaimana seorang yang membunuh orang, 99 orang dia bunuh. Setelah itu dia rasa insaf untuk bertaubat. Maka dia pun pergi berjumpa dengan seorang rahib, seorang alim tetapi tidak faqih. Alim tapi tak bijaksana, tak faqih. Dia kata, aku ni bunuh orang 99 orang dah. Boleh atau tidak aku nak bertaubat? Hak orang alim ni kata, tak boleh. Membunuh 99 orang. Nak taubat guna, dia kata. Kau sakat seorang dua atau 99 orang kata membunuh. Tak boleh. Dia pun bila kata tak boleh nak taubat ni, dia ambil pedang, bunuh seorang lagi. Bercukup 100. Orang kata apa? Alang-alang celup kasam biar sampai ke pangkal lengan. Dia jumpa lagi dengan seorang alim tapi faqih. Orang yang alim bijak. Dia kata, aku dah bunuh 100 orang. Hari ni aku nak bertaubat dengan Allah Ta'ala. Boleh tak? Kata orang alim yang faqih ni kata, boleh. Boleh dia kata. Tapi syarat dia kata. Satu syarat. Syarat dia apa dia? Kamu nak bertaubat, kamu kena keluar daripada kampung ni. Kamu kena keluar daripada kampung ni. Itu syarat nak bertaubat. Maka dia pun ikut sungguh. Dia keluar daripada kampung, nak hijrah daripada kampung ke kampung lain. Waktu dia nak berhijrah daripada kampung asal dia, kampung lain, dia mati. Dia meninggal. Ketika dia meninggal, ada malaikat nak bawa masuk neraka, ada malaikat nak masuk syurga. Allah Ta'ala kata, nanti dulu, ukur dulu. Kalau jenazah itu dekat dengan kampung asal dia, letaklah neraka. Kalau jenazah dia dekat dengan kampung yang dia nak hijrah, masuklah syurga. Apabila diukur-ukur, jenazah dia dekat dengan kampung yang nak hijrah, maka Allah Ta'ala masukkan ke dia dalam syurga. Ini semua kuasa Allah Ta'ala bersifat innallaha ghafur rahim. Allah Ta'ala maha pengampun lagi maha penyayang. Ini kata-katakan tadi memberikan peluang untuk kita bertaubat kepada Allah. Tadi saya sampai 3 aja, kelompok ketiga tadi. Kelompok yang keempat manusia ni tadi, ada yang muda dia pun jahat, tua dia pun jahat. Ini 4 jenis. Kita harap kita ni tergolong dari kalangan orang pertama. Muda pun baik, sampai ke mati pun baik. Kelompok yang keduanya pula, mudanya jahat, tapi nak matinya baik. Alhamdulillah. Kelompok yang ketiganya pula ialah orang yang baik awal, ada juga jenis baik awal. Baik awal.
Baik, mula-mula kita tengok banyak juga manusia jenis ni. Kita jumpa. Jumpa. Muda-muda baik. Tapi hala ketua jahat. Ada, na'udzubillah min zalik. Ini kelompok ni. Saya jumpa seorang kawan saya. Saya macam tak percaya dia. Budak baik. Waktu sama-sama aktif universiti, tapi dia universiti lain. Saya universiti lain. Saya berjumpa dia di Petropam. Jumpa dia dengan isteri dia. Tengok-tengok isteri dia pakai baju, orang kata apa, waktu tu isteri dia mengandung, baju mengandung yang lengan pendek, skirt pula. Ish, saya tak bayangkan dia seorang nakib usrah. Nakib usrah. Saya tak bayangkan. Saya tanyakan kawan lain, betulkah dia ada berubah, Ustaz? Tapi harapkan dia pun tak mati, tak dengar cerita mati lagi lah. Harap kot dia, mungkin tua-tua dia bertaubat. Saya nak sebut, dia pun seorang yang hebat, baik, tapi berubah setelah tua. Jadi ini ialah kelompok yang kita kata kelompok yang ketiga. Kelompok yang keempat tadi, hak yang jahat, mula pun jahat, tua pun dia jahat. Na'udzubillah. Oleh itu, kita tak minta untuk kita ini menjadi orang yang macam tu. Kita tak mau. Karena tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana orang-orang yang beriman, dia suka bertemu dengan Allah. Ahabba liqa Allah wa ahabba Allahu liqa'ah. Orang beriman ini dia suka untuk bertemu Allah, dan Allah Ta'ala juga suka bertemu dengan dia. Wa innal kafira iza busyira bi'azabillah wa sakhtihi kariha liqa Allah wa kariha Allahu liqa'ah. Orang kafir pula, memang mereka telah diberikan berita azab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemurkaan Allah Ta'ala, maka menyebabkan mereka itu benci untuk bertemu Allah, dan Allah Ta'ala juga benci untuk bertemu dengan dia. Kita tak nak biarlah kita ini terdiri dari kalangan orang yang kita suka bertemu Allah, dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga suka untuk kita bertemu dengan kita. Kita tidak mau menjadi orang yang kita katakan tadi, apabila dia manusia yang kita nampak sebagai manusia yang tidak meletakkan tahap diri dia itu sebagai yang kita katakan orang-orang yang hendak kepada bertemu Allah, akhirnya Allah Ta'ala pun tak suka untuk bertemu dengan dia. Maka tuan-tuan yang saya hormati sekalian, saya berhenti sekat sementara ni dulu untuk melancarkan kutipan derma yang diminta oleh pihak penganjur untuk saya melancarkan. Sila kepada para petugas dan tuan-tuan semua untuk menjadikan diri kita adalah merupakan orang-orang yang dapat menyumbang dan memberikan infak bagi menjayakan lagi dan menggerakkan lagi segala program-program kita selama ini, insya-Allah.
Itu tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sambung sikit lagi. Batu cara untuk kita sedar, untuk kita nak mengingati tentang mati nanti. Kerana pertamanya perlu kita kena ingat dunia ini ibarat musafir. Bagaimana Nabi sebut, dia kata kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abirus sabil. Jadikanlah kehidupan dunia ini orang yang dagang ataupun orang yang musafir. Kita ingat dunia ini ialah merupakan tempat perjalanan kita untuk dalam perjalanan musafir. Perjalanan kita hari ini, kita hari ini hanyalah berada di satu mahattah ataupun satu stesen. Kalau kita naik kereta api, dia akan berhenti. Kalau naik ETS, kita katakan kereta api tadi daripada Kuala Lumpur, dia berhenti sekejap dekat Sungai Buloh, kemudian dekat dengan Tanjung Malim, kemudian dekat dengan Kampar, kemudian dekat dengan Batu Gajah, Ipoh, Taiping dan sebagainya. Itu kita hari ini berhenti sekejap. Bukan perakhiran, bukan akhir. Kita bukan akhir untuk hidup ni. Kita berada mula-mula di alam rahim mak kita. Kemudian kita berada di alam barzakh, alam dunia macam hari ini. Yang ketiga pula alam barzakh. Yang keempatnya pula ialah alam akhirat. Kita akan ada di sana. Dia akan duduk di sana. Dia akan ada di sana. Jadi hari ini kita perlu kena sedar bahawa kita hari ini ialah abirus sabil. Kita adalah musafir. Bila sebut musafir, kita nak musafir. Kita nak pergi Kuala Lumpur, nak pergi Johor, nak pergi Pulau Pinang. Mungkin nak makan kenduri ke, nak pergi hantar anak ke Universiti UTM Skudai ke, nak pergi hantar anak ke USM ke, nak ziarah anak kita di Kuala Lumpur ke. Apa ada kita bawa? Kurang-kurangnya duit minyak. Yang kedua duit tol, duit makan minum. Itu bekalan kita. Sama juga kita nak sampai ke akhirat. Oleh itu kamu kena sedar, kata Nabi, jadilah dunia ini kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abirus sabil. Seolah-olah kamu ghuraba yang dagang. Kamu merupakan orang yang abirus sabil, yang berjalan, yang musafir. Itu yang kamu dikendaki begitu. Inilah yang kamu nak jaga. Dan kita semua termasuk diri saya sendiri kena menginsafi bahawa kita berada di dalam perjalanan untuk kepada kematian kita. Yang kedua, jangan kita tangguh urusan amal baik kita. Hadis riwayat daripada Bukhari, dia kata, wa kana ibnu Umar radhiyallahu anhuma yaqul, iza amsayta fala tantaziris sabah wa iza asbahta fala tantaziril masa wa khuz min sihhatika limaradika wa min hayatika limautika atau kama qala. Nabi kata, iza amsayta, apabila kamu duduk pada waktu petang, fala tantaziris sabah, jangan kamu tunggu pagi. Apabila kamu wa iza asbahta, apabila kamu duduk waktu pagi, fala tantaziril masa, jangan kamu tunggu datangnya petang. Wa khus min sihhatika,
kamu ambillah peluang daripada sihat kamu sebelum datang sakit kamu. Kamu ambillah peluang waktu hidup kamu sebelum mati kamu. Ini yang dia ajar. Artinya kita jangan duduk tangguh amalan kita. Amalan nak buat baik kena buat selalu. Jangan kita duduk tunggu-tunggu. Kita duduk tunggu-tunggu nak buat besok. Tak apalah ustaz, kita buat selepas daripada pencen. Jangan begitu. Tak apalah ustaz, umur lah muda lagi. Umur saya akan mulakan dengan umur 40 tahun. Jangan begitu. Tidak ada siapa pun yang boleh mengukur yang kita tahu kita mati bila. Seorang depan saya ni tak tahu, termasuk saya sendiri. Tidak tahu bilakah Allah Ta'ala nak tarik nyawa kita. Oleh itulah dia kata, jangan kamu tunggu. Kamu duduk pada waktu petang, iza amsaita fala tantazir sabah. Jangan kau minta tunggu sampai ke pagi. Kalau kita segera nak buat, buatlah kebaikan kita. Dan kita pula waktu kita sihat ni tuan-tuan, lakukanlah amal baik waktu kita sihat ini. Hari ini waktu tersihat kita boleh datang dan beli ilmu yang diadakan setiap minggu di dataran Dertih ini, yang diadakan setiap malam mungkin di tempat tuan-tuan surau masjid. Waktu sihat datanglah menjadi penghuni masjid atau surau untuk kita pergi. Sampai satu ketika nanti tuan-tuan, kita dah tak ada kekuatan, tidak ada kederat lagi. Tidak ada kudrat lagi. Termasuklah saya sendiri pun. Kalau umur ni dah panjang, umur yang macam ni, kita tidak ada kemampuan lagi. Sampai tu ketika nanti saya tak boleh datang ke sini. Mungkin faktor kesihatan, tak ada kemampuan untuk nak travel, untuk nak musafir. Waktu kita sihat, kita buatlah. Sebab apa waktu kita sihat kita kena buat? InsyaAllah waktu kita sakit nanti Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan kepada kita pahala walaupun kita sakit. Sebagaimana Nabi SAW menyebut, dia kata, iza maridal abdu aw safara kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan atau kama qala. Nabi kata, iza maridal abdu aw safara, apabila sakitnya seorang hamba, apabila musafirnya seorang hamba. Seorang itu musafir, apabila musafir ataupun dia sakit, kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu sahihan muqiman. Allahu Akbar. Allah Ta'ala akan tulis pahala kebajikan seperti mana waktu dia sihat dan waktu dia bermukim. Maksud dia ialah, apabila kita sakit, kita tak boleh hadir dalam majlis ilmu. Waktu kita sihat dahulu kita datang. Kita tak boleh datang hari ini sebab kita sakit. Allah Ta'ala tetap memberikan kepada kita pahala semacam mana waktu kita sihat dahulu. Ini kelebihan. Begitu juga waktu kamu bermukim. Kita musafir, bila musafir ni kita ada urusan di luar. Kita tak boleh hadir majlis ilmu, kita tak boleh hadir majlis usrah, kita tak boleh hadir majlis liqa' dan sebagainya, majlis kebaikan yang kita nak buat, tak boleh hadir. Boleh tak pahala? InsyaAllah boleh pahala, sebab waktu kita bermukim, kita tak musafir, kita melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, maka diberikan kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan. Kamu tetap
diberikan oleh Allah Ta'ala kebaikan sebagaimana yang dilakukan pada waktu dia sihat ataupun pada waktu dia bermukim. Masya Allah, tuan-tuan, ini anugerah Allah Ta'ala kepada kita semua. Kepada kita semua yang menjadikan kita nak melakukan kebaikan sebagai isti'dadul maut, sebagai persiapan kita untuk menemui kematian nanti. Dan seterusnya, bila kita mengingatkan tentang mati ini, kita mengingatkan tentang syurga dan juga neraka. Umar Abdul Aziz, seorang khalifah yang dianggap sebagai khalifah yang adil, yang digelarkan sebagai Khalifah Ar-Rashidin yang kelima, walaupun dia berada di zaman kerajaan pemerintahan Amawi. Orang yang wara', orang yang baik. Umar Abdul Aziz, tuan-tuan, dia selepas antara waktu subuh hingga terbit fajar, waktu subuh hingga terbit fajar, dia berjalanlah rumah dia. Dia kata, bagaimana mataku nak lelap, sedangkan ia adalah cahaya dan tidak tahu di manakah ia akan disemadikan, sama ada di syurga atau neraka. Masya Allah. Dia berjalan lepas daripada waktu subuh tu, dalam rumah dia. Dia kata, aku mata tak boleh tidur. Sebab dia kata, bagaimana mata nak boleh lelap, sedangkan ia adalah merupakan cahaya yang duk keluar tu. Aku tidak tahu keadaan aku, di manakah akan aku ditempatkan, sama ada di syurga ataupun di dalam neraka. Itu kisah-kisah dari kalangan orang-orang yang saleh, yang mengingatkan berkenaan dengan hal-hal yang berhubung kait dengan kematian ni tadi. Dan begitu juga kita perlu ingat bahawa kubur itu merupakan muqaddimah kepada kiamat. Kubur tu merupakan muqaddimah kepada kiamat. Apabila kita dapat selamat daripada seksa kubur, maka kita akan selamat di hari akhirat nanti. Oleh itu ada seorang kisah yang berlaku kepada Ibnu Samak Al-Wa'iz. Dia di dalam rumah dia tu, dia buat liang lahat dalam rumah dia. Buat liang lahat. Ketika dia rasa macam lupa Tuhan, ni orang sufi lah. Orang-orang sufi ni dia lupa Tuhan sedetik pun dia anggap berdosa pada dia. Dia anggap dia leka, lalai dan sebagainya. Maka dia pun masuk dalam liang tu. Macam dia menjerit, seolah-olah dia dengar keperitan yang akan dialami waktu dia berada di dalam kubur nanti. Mereka duduk begitu, tuan-tuan. Dia imagine, dia membayangkan kalau merasakan amalan dia malas, maka dia duduk dalam. Dia imagine amalan dia tidak cukup, dia menjerit, kemudian macam dia dengar suara. Oleh itu memberikan lagi peluang kepada dia untuk dia menjadi orang-orang yang kembali untuk bertaubat atau beramal. Ni orang tinggilah tahap dia. Artinya saya nak sebut, mereka sentiasa mengingatkan tentang siksaan kubur itu sendiri. Kerana pada mereka ialah siksaan kubur itu
adalah merupakan perkara-perkara yang membolehkan kita adalah terdiri dari kalangan manusia yang akan tahu hasil daripada kerja buat atau pembalasan yang dia lakukan selama ini di atas dunia ini. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah merupakan satu peringatan bersama kepada kita semua, kerana kita adalah merupakan insan, merupakan manusia yang akan menemui kematian pada satu hari nanti. Saya pun tidak tahu sama ada saya dulu pergi, ataupun tuan-tuan dulu akan mati, ataupun saya akan mati dulu, ataupun tuan-tuan kemudian, kita pun tidak tahu. Yang pastinya kematian itu berlaku kepada kita semua. Maka yang penting kepada kita, sebab itulah kita mengingatkan soal kematian, kerana kita perlukan bekal kita di atas dunia ini. Walaupun kita kena ingat, hari ini kita balik tengok di kampung-kampung kita, yang datuk kita, nyang kita yang telah meninggal dunia, dah lama meninggal dunia, dikebumikan, dah lama dah, tapi kiamat tak berlaku lagi. Sedangkan dia hidup di atas dunia, mungkin kita katakan umur dia 100 tahun, sedangkan dia duduk dalam kubur lebih lama daripada hidup di atas dunia. Kita hidup atas dunia ni tak lama. Selalu saya duduk mengingatkan diri saya, dan juga dalam ucapan-ucapan saya sebut, nikmat hidup ni tuan-tuan ialah nikmat ketika umur 40 tahun ke bawah. Nikmat hidup. Nak makan sedap pun waktu nikmat 40 tahun ke bawah. Nak minum, nak makan, sehari nasi lemak 3 kali, 3 pinggan malam pun boleh makan. Roti canai setiap malam pun kita makan boleh, waktu kita muda. Tapi bila 40 tahun ke atas, Tuhan dah tarik nikmat. Apa tarik nikmat? Yang pertama ialah nikmat makan. Nikmat makan. Nikmat makan pasal apa kita tak boleh makan? Kerana sakit. Sakit, gout, kencing manis, darah tinggi, semua datang untuk penyakit tu. Dulu kita diingat waktu, macam waktu dia belajar dulu, duit tak ada, tapi kita makan, lalu makan banyak. Setiap malam nasi lemak, setiap pagi roti canai, bukan sebiji 2 biji, kadang-kadang 2 kosong, 1 telur, 3 biji makan waktu tu. Sekarang dah tak boleh makan. Tuhan tarik nikmat. Jadi kita akan dapat nikmat yang berpanjangannya bila ialah waktu di hari akhirat nanti. Walal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat itu lebih baik, kekal selama-lamanya. Dan biarlah kita atas dunia ni susah sekejap je. Kita berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita menegakkan agama Allah, mungkin kadang-kadang ada kepenatan sedikit. Penat kita sedikit tak sama dengan penatnya kita pada hari akhirat nanti. Di atas dunia kita panas, musim panas hari ini kita panas, namun masih ada lagi kipas, masih ada lagi bumbung. Tapi di mahsyar nanti tidak ada tempat kita bergantung, tidak ada lagi tempat untuk kita mendapat perlindungan di sisi Allah Subhanahu wa taala, melainkan syafaat itu yang akan datang daripada amalan yang kita lakukan dan juga daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sebab itu marilah sama-sama kita menjadi manusia yang meletakkan tahap diri kita ni sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita dibimbing dengan ilmu. Tuan-tuan semua, mali-mali ilmu seperti begini, datanglah, penuhilah setiap kali program, sama ada di sini ataupun di surau, masjid, kena datang, tak rugi. Semuanya merupakan bekalan kita untuk kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala nanti. Kita hidup beribadat ni mestilah dengan amalan. Amalan yang kita nak buat pula
ialah sudah tentulah dengan ilmu itu sendiri. Jadi itulah saja saya dapat sampaikan pada hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita semua agar kita adalah insan manusia yang akan mendapat keredaan di dunia dan juga di hari akhirat nanti. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na al-Qur'an al-azim wa sallimna al-Qur'an al-azim. Allah faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa husna ulaika rafiqa. Walhamdulillahi rabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih dan jazakumullah khairan katsira kepada yang berbahagia, yang berhormat kepada Ustaz Datuk Haji Idris bin Haji Ahmad dengan penyampaian dan penjelasan yang konkretlah bagi kita. Di antaranya jadilah kebaikan dan peluang-ruang yang Allah Subhanahu wa taala beri pada kita ni, kita manfaatkanlah dan gunakanlah sebaik dan sesempurna mungkin bagi kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum kita tangguh dulu program kita untuk kuliah, insya-Allah pada hari ini kita banyak lagi program. Insya-Allah tak ada masalah. Ahli belakang nu ada no. Tapi jual lah, jual pauk pun ada, beras pun ada, beras murah pun ada nu. Daging pun jual ada nu, daging murah, ikan pun jual ada nu. Insya-Allah dah cukup lepas ni dah. Cuma untuk peringatan dah penghayatan pada kita semualah. Di antaranya program hari ni, program sedang berjalan ni start pada pukul 10 hingga pukul 3 petang. Derma darah dah. Derma darah insya-Allah lah. Walaupun kita derma darah sikit boleh menyelamatkan nyawa orang insya-Allah. Tu dibangun dia cermin sebelah dah. Sebelah kanan petang tu dibangun dia cermin tu, derma darah dalam tu. Ada derma darah dalam tu. Insya-Allah. Dan seterusnya program kita pada pukul 2.30 petang nanti. Dah 2.30 petang nanti insya-Allah bicara hati wanita, wanita suri ummah. Bukan suri rumah, suri ummah. Insya-Allah akan bersama-sama dengan Dr. Azimah binti Ibrahim dan Ustazah Asma bin Husin. Dan Asma bin Husin sini ya. Dan tapak ni sini juga. Pada pukul 2.30 petang nanti. Dan insya-Allah kita pakat mari ramai-ramai bersama dengan Ustazah Asma bin Husin dan juga Dr. Azimah binti Ibrahim. InsyaAllah patul pani insyaAllah lah kita tawakuf buat sementara. Adik-adik kita duk apa nama ni tanding pewarna. Patu kita ni boleh lah nak pergi, tapi shopping sini je lah. Ada ikan, ada daging, ada beras, ada wapau, ada. Tengoklah belakang tu dah. Jadi orang panggil paling kurang pun tidaklah semahal sebagaimana pasar. Dahlah sini dekat pula, paling belakang beli lalu. Murah pula ada insya-Allah ikan, daging, pecah pala punya khabar hari ni. Tak tahulah murah taman dah pakat kita tengok dah. Insya-Allah jadi sementara ni kita tawakul dulu program kita. Insya-Allah minggu depan dah ada sini dah kuliah di media ilmu. Ada media ilmu di dataran media ilmu Jertih insya-Allah. Minggu depan lagi. InsyaAllah di minggu depan itu. Patut saya lagi Malakara kuliah maghrib dah. Kuliah maghrib di Masjid Balik Bukit oleh Dr. Mak dan Dr. Mak bin Sulaiman, tesis pengarah tesis Negeri Terengganu. InsyaAllah dia akan berkuliah maghrib di Masjid Balik Bukit malam ni. Jadi malam ni juga ceramah bersama dengan Tuan Ibrahim, Tuan Mam dan naib Presiden PAS dan juga Timbalan Presiden PAS Pusat. Dia bersama yang berbahagia Datuk Ni'amah bin Abdullah, naib Presiden PAS Pusat. InsyaAllah akan bersama-sama dengan kita. Dan ramai lagi penceramah. InsyaAllah lah kita pakat sapa banyak mari belakang insyaAllah. Jadi sementara ni kita tahu dulu program kita dengan sama-sama membaca tasbih kifarah dan surah Wal-Asr. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Asal lagi tinggal ada. Esok.
Esok bermula pukul 11 pagi hingga pukul 2 petang. Jamuan raya di Ano dah. Alu Belangor ada. Kena pakat gini 10 kawah ni dah. 10 kawah esok ni. Di pas apa ni Tafiq Ano. Ada pukul 11 hingga pukul 2 petang. Dah pakat royak lah. Dah esok. Wallahu alam. Iya, itu dia. Selesai sudah kuliah duha kita pagi ni di dataran kita. Terima kasih belakang Ustaz Azul. Terima kasih kepada Ustaz Azul kita selaku pengacara majlis pada pagi ini. Halo. Ha. Hilang balik tak? Acara yang sedang berlangsung ialah acara